السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Pada pagi ini insya-Allah kita sambung bacaan kitab Fawaidul Fawaid sampai di muka surat yang bahasa Arabnya 127 lah. Faslun, pasal, tajuk dia Ma'alimu surati Qaf. Pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam surah Qaf. Kata Imam Ibn Qayyim di sini rahimahullahu ta'ala, qad jama'a hadhihi suratu min usulil iman ma yakfi wa yashfi wa yughni an kalami ahli al-kalam wa ma'qulin ahli al-uquli. Dia kata surah ini menghimpunkan usul segala dasar keimanan. Surah ini menghimpunkan segala dasar keimanan yang mencukupi dan memadai, tidak berhajat kepada ilmu ahli kalam dan akal orang-orang yang berfikir. Jadi maknanya ayat Quran dalam surah Al-Qaf ini sudah memadai kan, untuk kita mengetahui tentang usul ataupun segala dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fa innaha tadammanat taqrir al-mabda'i wal ma'ad والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء. Kenapa ayat surah ini dia mengandungi pengakuan, kan? Pengakuan, pemberitaan tentang permulaan bagi kehidupan makhluk dan pengakhiran mereka, tempat kembali mereka, kan? Mula macam mana manusia tadi, kan? Allah kata walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kan? Cerita tentang al-ma'ad, tempat kembali kita, masa untuk kita kembali. Ya, Allah Taala cerita tentang tauhid, pengesaan terhadapnya. Cerita tentang an-nubuwah, yakni kenabian, bahawa Allah Taala utuskan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mengajak manusia kepada tauhid, kan? Kemudian keimanan dengan para malaikat, ya, dan ia mengandungi keimanan juga dengan para malaikat dan pembahagian manusia kepada celaka dan bahagia, ahli syurga ataupun ahli neraka. Dan Allah Ta'ala sebut masing-masing akan sifat dan ciri-ciri mereka, ya, yang bahagia ataupun yang celaka. Kemudian watadammanat isbat sifatil kamal lillah. Jadi surah ini juga menetapkan tentang segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan penyucian Allah Taala daripada perkara yang menyalahi kesempurnaannya, daripada segala aib dan segala kekurangan. Kemudian Allah Taala sebut padanya dalam surah Qaf itu ada dua kiamat, iaitu kiamat sughra dan kiamat kubra, kan? Sebagaimana kita tahu kiamat sughra ni adalah kematian lah, matinya seorang itu, maka berlakulah kiamat sughra dia. Dan kiamat kubra ni berlakulah hari kehancuran alam ni, maknanya semua makhluk tadi dimatikan, ya, dan dibangkitkan sebelah ini, maknanya kiamat al-kubra. Kemudian juga Allah Taala sebut dalam surah Qaf ni tentang dua alam, alam yang akbar, yakni alam akhirat lah, dan alam yang asghar, iaitu alam dunia yang kita sedang berada padanya. Dan alam akbar akan kita sampai padanya nantilah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Qaf ini, kan, surah Qaf al-Quranil Majid, kan, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib, kan, ayat surah nombor 50, surah Qaf, kan. Allah sebut padanya juga tentang penciptaan manusia,
Kemudian tentang kematian manusia dan Allah Ta'ala kembalikan mereka semula selepas kematian mereka. Wahalahu, dan keadaan manusia tadi macam mana ketika dia nak mati. Dan ketika dia dibangkitkan pada hari kebangkitan, hal dia macam mana. Dan Allah Ta'ala cerita juga bahawa Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kuasanya dan kehendaknya dan ketetapannya. Sehingga Allah Ta'ala maha mengetahui dengan bisikan-bisikan dalam hati para hamba. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan para penjaga ke atas hamba-hamba tadi untuk menulis setiap lafaz, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Allah kata, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surah Qaf tu kan. Dia tidak bercakap satu perkataan melainkan ada padanya raqib dan atid dan menulis segala amalan kebaikan dan amalan kejahatan dia. Mereka ni menghitung segala perkataan yang kita ucapkan. Setiap perkataan yang kita tuliskan, mereka akan hitung. Wa annahu yuwafihi yawmal qiyamati. Maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Dengan seadil-adil balasan pada hari kiamat. Wa ma'ahu sa'iqun yasuquhu ilaih, dan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan ada yang akan memandunya. Memandunya dan mengawalnya, membawanya bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ada juga saksi yang menjadi saksi ke atas dirinya, ke atas diri manusia itu. Saksi apa yang dia dah buat di muka bumi sekian tadi kan. Fa idza ahdarahu as-sa'iqu, bila pemandu itu malaikat yang mengiring tadi membawanya ke hadapan Allah Ta'ala, maka malaikat tadi kata, hadza ma ladayya atid. Inilah dia orang yang aku bawa di isiku, maknanya sudah sedia untuk dibicarakan. Hadza ma ladayya. Inilah dia apa yang aku bawa ni. Segala tulisan amalan dia atid, dan dia bersedia untuk dibicarakan. Iaitu hadza allazi umirtu bi ihdarihi. Inilah dia orang yang aku diperintahkan untuk menghadirkannya di sini. Qad ahdartuhu, aku telah pun bawa dia datang ke sini. Telah menghadirkannya. Baik. Fayuqalu 'inda ihdarihi, maka dikatakan kepada malaikat yang membawa hamba tadi bertemu dengan Allah Ta'ala, alqiya fi jahannam kulla kafarin 'anid. Jangan kamu berdua campakkanlah, malaikat yang menghadiri tadi kan, campakkanlah dia ke dalam neraka Jahannam, campakkanlah ke dalam neraka Jahannam kulla kafarin, setiap orang-orang kafir, anid, lagi melampaui batas atau melanggar batasan Allah Ta'ala. Kama yuhdaru al-jani, ini sebagaimana dibawa ditangkap, dibawa orang penjenayah ke hadapan sultan, ila hadratus sultan, macam itulah. Fayuqalu, maka dikatakan kepada sultan tadi, hadza fulanun qad ahdartuhu. Pengawal tidak akan berkata, inilah dia si fulan, saya telah membawa datang dia ke sini. Fayaqulu, maka sultan berkata, idhabu bihi ila sijni. Sultan kata, bawa dia pergi masuk penjara. Wa aqibuhu bima yastahiqu, dan siksalah dia dengan siksaan yang selayaknya. Baik. Al-mabda'u wal ma'adu min khilali surati Qaf. Mabda', permulaan, dan ma'ad, maksudnya tempat kembalilah, tempat bermula dan tempat kembali, masa bermula, masa kembali, daripada mengikut panduan daripada surah Qaf. Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Dia kata, wa ta'ammal kaifa dallat as-suratu sarihan ala anna Allah subhanahu yu'idu hadzal jasada bi'ainihi alladhi ata'a wa 'asa. Dia kata, perhatikanlah, silakan perhati, bagaimanakah surah ini dengan terang-terang, dengan jelas-jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengembalikan jasad ini.
tubuh kita ini dengan maknanya tubuh dia, sebenarnya tubuh sekarang ni, ain bi'ainihi alladhi yang kita ni telah mentaatinya dan juga telah menerakainya. Tubuh tu yang mati dulu, yang hancur dulu, Allah Ta'ala bangkitkan semula, ya kan? Dengan tubuh yang sama dan roh yang sama, ya kan? Yang yang pernah mentaati Allah Ta'ala semasa di dunia dan juga pernah menderhakai Allah Ta'ala semasa di dunia. Fayun'imuhu wa yu'adzibuhu, maka Allah akan beri nikmat dan Allah akan beri azab. Nikmat kepada siapa? Nikmat kepada orang yang taat kepadanya, dan Allah Ta'ala akan azab siapa yang derhaka kepadanya. Kama yun'imur ruha allati amanat bi'ainiha, sebagaimana Allah Ta'ala memberi nikmat kepada ruh yang telah beriman dengannya, iaitu ruh yang sama yang ada dalam tubuh itu, bukan ruh lain yang diciptakan, ruh yang sama yang ada dalam jasad kita sekarang ni. Wa yu'adzibu allati kafarat bi'ainiha, dan Allah Ta'ala siksa ruh yang memang ruh tu dulu kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La annahu subhanahu yakhluqu ruhan ukhra ghairu hadhihi, bukan Allah Ta'ala cipta ruh yang baru selain daripada ruh yang dulu, tak, ruh yang sama juga, ya. Ghairu hadhihi fayun'imuha, lalu Allah Ta'ala beri kepadanya nikmat kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yu'adzibuha, dan Allah Ta'ala akan azab dia, siksa dia sekiranya dulu dia menerhakai Allah, kama qalahu, sebagaimana Allah Ta'ala telah memberitahunya, mengatakannya, ya, man lam ya'rif al-ma'ad alladhi akhbarat bihi ar-rusul, ya, barang siapa yang tidak mengetahui al-ma'ad, tempat kembali yang telah dikhabarkan oleh para rasul dengannya, haitsu za'ama, yang mana dia mendakwa annallaha Subhanahu yakhluqu badanan ghaira hadzal badan, dia mendakwa bahawa Allah Ta'ala ciptakan badan yang lain selain badan dulu, ya kan? Min kulli wajhin, maksudnya daripada kaki sampai ke kaki, di kepala sampai ke kaki, dengan tubuh yang lain, anggota yang lain, ya kan? Alaihi yaqa'u na'im wal azab, yang mana disiksa, diberi nikmat dan juga disiksa. Diberi nikmat kalau dia taat, disiksa kalau dia maksiat. Waruhu indahu aradun min aradil badan, dan dia kata bahawa ruh itu adalah hanya sesuatu yang singgah di badan saja, maka Tuhan akan cipta ruh yang lain untuk badan yang lain di akhirat nanti. Yang ini, yang dikatakan ini, ya, ghairu muttafaq alaihi rusul, ini tak disepakati oleh para rasul. Para rasul semua tak cerita benda ni, dan tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan seluruh kitab-kitab Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nabinya alaihi wassalatu wassalam. Wa ala nabiyina salawatullahi wassalamuhu. Hadha fil haqiqah, ini pada hakikatnya inkarul lil ma'ad. Pada hakikatnya orang yang beranggapan begini. Beranggapan macam mana? Dia orang yang beranggapan bahawa akhirat nanti Allah Ta'ala cipta tubuh lain, bukan tubuh semasa di dunia. Begitu juga Allah akan cipta ruh yang lain, bukan ruh semasa di dunia dulu. Orang yang beriktikad atau berpegang padanya, hakikatnya mereka mengingkari hari kembali ataupun tempat kembali. Ya? Dan ini juga menepati perkataan orang-orang yang mengingkarinya, daripada golongan yang mendustakan hari kebangkitan. فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام آخر. Mereka tidak mengingkari bahawa kekuasaan Allah Ta'ala untuk mencipta jasad yang lain selain jasad yang ada sekarang, yang disiksa, yang diberi nikmat itu. Kaifa wa hum yashhaduna an-naw'al insani. Bagaimana begitu? Bagaimana boleh jadi begitu? Bagaimana mereka boleh beriktikad bahawa yang akan disiksa adalah ruh yang lain dan juga badan yang lain, begitu juga akan diberi nikmat ruh dan badan yang lain. Bagaimana mereka boleh mengatakan begitu sedangkan mereka menyaksikan an-naw'al insani, mereka menyaksikan sendiri jenis manusia ni yang Allah Ta'ala ciptakan dia sedikit demi sedikit, kan, daripada tak ada kepada ada, daripada baby kemudian dia terus membesar sampailah dia kepada dia dah dewasa, tua, dan seterusnya lah dia mati. Ya, fa kullu waqtin, setiap masa yakhluqullahu subhanahu ajsaman wa arwahan. Setiap masa Allah ciptakan, sekarang ni dunia ni, Allah ciptakan tubuh-tubuh dan Allah Ta'ala ciptakan ruh, kan? Selain daripada tubuh dan ruh yang ada, maksudnya dengan ramai tubuh dan ruh tadi, manusia ada ramai, kan?
ghairul ajsam allati faniyat, selain daripada tubuh yang telah mati, yang telah hancur. Allah Ta'ala cipta tubuh yang lain pula, manusia lain pula. Fa kaifa yata'ajjabuna min syai'in yashahiduna 'ayyanan, bagaimana mereka boleh berasa pelik bahawa Allah Ta'ala akan ciptakan balik ruh yang sama, Allah akan bangkitkan balik tubuh yang sama, sedangkan mereka menyaksikan secara terang-terangan bahawa sebaliknya ada manusia yang Allah matikan, kemudian Allah hidupkan manusia yang lain. Ya. Wa inna ma ta'ajjabu an yakunu hum bi a'yanihim mab'utsina lil jaza'. Mereka berasa pelik, berasa pelik bahawa mereka ini akan dibangkitkan dengan tubuh badan mereka yang dulunya begitu, kan, untuk diberi balasan. Walihada qalu, kan itulah mereka ini, orang kafir ni, orang yang mengingkari ni, mereka berkata, idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'utsun, adakah apabila kami semua mati, ya, idza mitna wa kunna turaban, dan kami dah jadi tanah, hancur, luluh, wa 'idhaman, dan tinggal tulang-tulang saja, inna lamab'utsun, adakah kami akan dibangkitkan lagi? Ya. Kemudian mereka berkata lagi dalam surah Qaf ayat 3, Allah sebut, dzalika raj'un ba'id, itu sesuatu kepulangan yang jauh, maksudnya permulaan ataupun ulangan yang jauh. Ini takkan berlaku, dia berkata. Dzalika raj'un ba'id, maksudnya kebangkitan semula tidak akan berlaku, kata mereka. Mereka yang kafir, yang mengingkari. Baik, Syekh kata di sini rahimahullah, walau kana al-jaza'u innama huwa al-ajsam ghairi hadhihi, ya, sekiranya balasan itu diterima oleh tubuh badan selain daripada tubuh badan sekarang ini, lam yakun dzalika ba'than wala raj'an, mana tak ada lah dikatakan dia sebagai kebangkitan semula, kan? Bal yakunu ibtida'an, bahkan dikatakan dia sebagai permulaan, bukan kebangkitan semula, tapi dikatakan dia sebagai permulaan. Walam yakun liqaulihi, dan tidak adalah hikmah kebijaksanaan pada firman Allah Ta'ala itu, qad alimna ma tanqusul ardu minhum, semuanya kami telah mengetahui apa yang telah dimakan oleh bumi daripada mereka. Tak ada makna yang besar lah Allah Ta'ala sebut di sini, tak ada makna lah. Kalau apa yang mereka cakapkan itu maknanya sesuatu yang betul. فإنه سبحانه جعل هذا جوابا للسؤال المقدر. Allah jadikan ini di ayat ini ni, qad alimna ma tanqusul ardu minhum ni, jadikan dia sebagai jawab bagi soalan yang dikaburkan, soalan yang disembunyikan. Ya. Wa huwa annahu yumayyizu tilka al-ajza' allati ikhtalatat bil ardi, bahawa Allah Ta'ala akan bezakan, Allah Ta'ala akan ambil balik segala juzuk-juzuk badan yang telah bercampur dengan tanah tadi, akan dipisahkan kemudian disatukan kepada tulang dia. Ya. Wastahalat ilal anasir, dan dia akan berubah kembali kepada anggota, bihaitsu la tatamayyaz, maksudnya kepada anggota yang asalnya. Gitu. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan annahu qad alima, bahawa dia telah mengetahui, dia mengetahui apa yang dimakan oleh bumi, min luhumihim wa idhamihim, daripada daging mereka, tulang mereka, rambut-rambut mereka. Wa annahu kama huwa alimun bitilkal ajza', dan Allah Ta'ala sebagaimana dia tahu segala juzuk-juzuk ini, fahuwa qadir, maka dia juga berkuasa, maha berkuasa untuk mengembalikannya, mengumpulkannya kembali selepas dia berpisah-pisah daripada tubuh tadi, sebagai penciptaan yang semula. Taklif yang Allah susun balik, khalqan jadidan, sebagai ciptaan yang baru semula lah. Wa huwa subhanahu yuqarrirul ma'ad, dan Allah Ta'ala menetapkan menyebut tentang tempat kembali, ini hari yang di akhirat lah, tempat kembali, bidzikri kamali ilmihi, dengan menyebut kesempurnaan ilmunya yang maha luas meliputi segala sesuatu, wa kamali qudratihi, dan kesempurnaan kekuasaannya Allah Ta'ala, wa kamal hikmatihi, dan kesempurnaan segala kebijaksanaan Allah Ta'ala. Allah cerita, ya, Allah maknanya menyebut bahawa akan ada kebangkitan, dan dengan menyebut kesempurnaan pengetahuan dia, kekuasaan dia, hikmah dia. Ya. Fa inna syubhal munkirina lahu kullaha ta'ud ila thalathi anwa',
Maknanya syubhah, kekeliruan orang-orang yang mengingkari kebangkitan semula itu kembali kepada 3 jenis lah, kata Syekh. Apakah kekeliruan mereka itu yang disebut ni 3 jenis? Yang pertamanya, mereka keliru. Kan? Jadi macam tak boleh percaya. اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص. Bahawa maknanya tubuh ni telah dimakan oleh bumi, kan? Hancur lebur sehingga tak dapat nak beza si fulan A dan si fulan B, tak boleh nak beza. Kenapa? Kerana mereka fikir dengan akal mereka. Mereka tak fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemampuan Allah, kebijaksanaan Allah. Dia berkata macam mana boleh bangkit semula sedangkan dah reput, hancur, redam habis semua dah kan. Itu syubhah mereka lah yang mereka lontarkan. Yang kedua, annal qudrah la tata'allaqu bidzalika, bahawa kekuasaan Allah Taala tidak akan tak ada kaitan pun dengan perkara macam tu, sebab Allah Taala Maha berkuasa. Kan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, bila Allah nak jadilah apa yang dia kehendaki. Itu yang kedua. Yang ketiga, anna dzalika amrun la fa'idata fihi. Jadi maknanya depa ni kata syubhah mereka yang kedua, mereka mengatakan kekuasaan Allah tak ada kaitan dengan tulang-tulang yang dah hancur ni. Itu yang kedua syubhah mereka. Syubhah mereka yang ketiga, anna dzalika amrun la fa'idata fihi, bahawa kebangkitan semula dengan tubuh yang asal tu dan ruh yang asal tu tidak ada faedah padanya, kata depa. Au innamal hikmah iqtadat dawam hadha an-naw' al-insani syai'an ba'da syai'in hakadha abadan. Ataupun dia berkata yang dikatakan kebijaksanaan itu adalah jenis manusia ini berterusan sedikit demi sedikit selama-lamanya. Kullama mata jilun, setiap kali matilah satu generasi, akan datang generasi yang lain pula. Fa amma an yumita an-naw' al-insani kullahu, adapun akan mati seluruh manusia ni semuanya, kan, thumma yuhyihi ba'da dhalika, kemudian Allah hidupkan semula tubuh badan manusia ni, fala hikmata fi dhalika, maka tidak ada hikmah padanya, kata mereka yang mengingkari hari kebangkitan itu. Ini syubhah mereka. Kemudian Syekh kata di sini usul barahin al-ma'ad, dasar-dasar petunjuk kebangkitan. Usul ni dasar lah, aslun dasar, usul dasar-dasar segala petunjuk kebangkitan. Faja'at barahinul ma'ad, maksudnya datang segala petunjuk kebangkitan itu dalam Al-Quran. Petunjuk hari kebangkitan disebut dalam Al-Quran, mubayyinatan ala thalathati usul, menjelaskan di atas 3 usul ni. 3 dasar. Ahaduha, dasar yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang barahin ma'ad, taqrir kamali ilmi Rabbi subhanahu, iaitu pengakuan tentang kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala yang tidak terbatas. Kama qala fi jawabi man qala, sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam menjawab soalan mereka yang berkata, man yuhyil 'azama wa hiya ramim, siapa yang nak hidupkan tulang-tulang ni sedangkan dia dah reput? Maka Allah jawab, Allah kata, qul, katakanlah hai Muhammad SAW, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, menghidupkannya oleh Tuhan yang telah memulakan ciptaannya di awal kali, dan dia Maha mengetahui dengan segala ciptaannya. Dalam surah Hijr ayat 85-86 Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innas sa'ata la'atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Fasfahil safhal jamil. Ya, Allah Ta'ala kata, bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Kan? Inna rabbaka huwal khallaqul alim, sesungguhnya Tuhan engkau adalah yang maha pencipta, yang sangat mencipta, yang wazan fa'al, khallaq, sirah mubalaghah, al-alim, lagi maha mengetahui. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman juga, qad alimna, sesungguhnya kami telah mengetahui, ma tanqusul ardu minhum, apa yang dimakan oleh bumi daripada mereka. Kami mengetahui, Allah Ta'ala kata. Itu usul yang pertama tentang petunjuk kebangkitan dalam Al-Quran.
Kemudian asal yang kedua, Allah sebut takrir kamal qudratihi. Tadi takrir tadi pengakuan kesempurnaan ilmu kan. Ini pengakuan tentang kesempurnaan kudrat Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Tidakkah Tuhan yang telah menciptakan segala langit dan bumi ini biqadirin, maha berkuasa untuk menciptakan seperti mereka? Ya? Maksudnya ini pengakuan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Tentulah jawapannya Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kemudian dalam firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 4, Allah kata, bal qadirina ala an nusawwiya banana. Bala, bahkan. Allah kata bahkan. Qadirina, Allah Ta'ala maha berkuasa. Ala an nusawwiya, untuk meluruskan jarinya. Menciptakan jari-jarinya. Dan surah Hajj ayat 6. Dzalika bi anna Allah huwal haqq, demikianlah sungguhnya Allah Taala itu dialah yang maha benar. Wa annahu yuhyil mauta, sungguhnya dialah yang menghidupkan yang mati, segala yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, sungguhnya dia di atas segala sesuatu maha berkuasa. Ini pengakuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajma'u subhanahu bainal amrayni, maka Allah Ta'ala, Allah yang Maha Suci, menghimpunkan antara dua perkara. Kama qala fi qawli, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam firman-Nya, surah Yasin ayat 81, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaysa, tidakkah, allazi, Tuhan yang khalaqas samawati, yang telah menciptakan segala langit, wal arda, dan bumi, biqadirin, maha berkuasa, ala an yakhluqa mithlahum, bahawa dia akan menciptakan seperti mereka. Bala, bahkan, ya. Wa huwal khallaqu, dan dialah yang maha mencipta, al-alim, lagi maha mengetahui. Kemudian dasar yang ketiga, kamalu hikmati, kesempurnaan kekuasaan dia, kebijaksanaan dia. Tadi mula-mula kamal, kesempurnaan ilmu. Yang kedua, kesempurnaan kekuasaan. Yang ketiga ni kesempurnaan hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Maha bijaksana. Sebagaimana firman Allah dalam surah Dukhan ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqnas samawati, dan tidaklah kami ciptakan segala langit, wal arda, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, la'ibin, dalam keadaan abithin, main-main saja. Tak, bukan kerana main-main Allah ciptakan segala-galanya ni. Itu kamal, kesempurnaan hikmah. Mesti ada hikmah yang Allah Ta'ala maha mengetahui di atas segala penciptaannya tersebut. Itu dia. Dan dalam surah Sad Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya itu batilan, ini sia-sia saja. Tak ada apa-apa hikmah. Kemudian dalam surah Qiyamah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Adakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan begitu saja, yakni tanpa ada pembalasan apa-apa? Kemudian dalam surah Al-Mu'minun Allah sebut, ayat 115-116, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Ya? Apakah kamu semua mengira bahawa kami ciptakan kamu semua ini main-main saja dan kamu semua tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang maha benar.
Kemudian surah Al-Jathiyah pula ayat 21 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Allah kata am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at. Adakah orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini mereka mengira bahawa kami akan jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman yang beramal soleh? Sama saja hidup mereka dan mati mereka amat buruk apa yang mereka telah hukumkan. Allah kata. Walihada, kerana ini kana as-sawab. Oleh kerana ini yang sawabnya, yang betulnya apa dia? Yang benarnya annal ma'ada ma'lumun bil aqli ma'asyara. Bahawa hari kebangkitan itu, hari kembali kepada Allah itu maklum, diketahui oleh akal bersama dengan syarak yang Allah Ta'ala turunkan. Wa anna kamal ar-rabbi ta'ala, dan sesungguhnya kesempurnaan Allah Ta'ala, wa kamal asma'ihi, dan kesempurnaan segala namanya, wa sifatihi, dan segala sifatnya, taqtadihi wa tujibuhu, maknanya menunjukkan semua itulah dan mengatakan ia wajib adalah bagi Allah. Wa annahu munazzahun amma yaquluhu munkiruh, Allah Ta'ala maha suci daripada apa yang telah dikatakan oleh mereka yang mengingkarinya. Kama yunazzahu kamaluhu an sa'iril uyub wan naqais, bagaimana Allah Ta'ala kesempurnaannya itu kan jauh daripada segala kekurangan dan segala aib. Thumma akhbara subhanahu, kemudian Allah Ta'ala yang maha suci mengkhabarkan annal munkirina lidzalika, bahawa mereka yang mengingkari bagi demikian itu hikmah tadi, hikmah kudrat dan ilmu tadi, lamma kadzabu bil haqq, ketika mereka mendustakan kebenaran, ikhtalata alaihim amruhum, mereka jadi confused, mereka jadi keliru. Fahum fi amrin marij, dalam perkara yang mengelirukan. Mukhtalitin la yahsuluna minhu ala syai', tak boleh nak nak pastikan kebenaran tadi. Mereka dalam kekeliruan dan termanggu-manggu lah. Begitu. Baik, kemudian kata Syekh Al-Sini rahimahullah, thumma, kemudian da'ahum ila an-nazari ila al-alam al-ulawi. Kemudian Allah Ta'ala suruh mereka, Allah perintahkan mereka, panggil mereka supaya tengok di atas alam yang di atas, yang ni tengok di atas sana, di langit sana. Wa bina'ihi, dan binaan langit tadi kan yang tidak ada tiang, yang tidak retak, yang tak jatuh tadi kan. Wartifa'ihi wastiwa'ihi, dan ketinggiannya dan samanya dan kecantikannya, husnihi walti'amihi, maksudnya dia ni tidak retak. Bagaimana ia bersatu tadi. Thumma ila al-alami al-sufli. Kemudian Allah merintahkan mereka untuk tengok ke bumi pula. Wahwal ardu, di bumi ini. Macam mana Allah Ta'ala cipta bumi ini, dipenuhi dengan gunung ganang, bukit, bukau, laut, sungai, kan? Yang menghijau dan yang padang pasir kering kontang. Tengok guna bumi tadi, yang macam-macam jenis bumi tadi. Wa kaifa basataha wa hayya'aha bil bast, bagaimana Allah hamparkan bumi itu, okay, lima yuradu minha, bagi apa yang dikehendaki daripada bumi itu ada. Wa thabbataha bil jibal, Allah teguhkan bumi dengan pancang-pancangnya ataupun pasak-pasak bumi, itu gunung ganang. Dan Allah letakkan padanya, pada bumi itu, segala perkara yang bermanfaat untuk makhluk dia. Wa ambata fiha min kulli sinfin hasanin min asnafil nabati, Allah tumbuhkan padanya setiap jenis yang cantik-cantik daripada segala jenis tumbuh-tumbuhan. Al-ikhtilafi ashkalihi, yang berbagai-bagai bentuk, rupa dan warna, kan? Dan keperluan dia, kan? Wa manafi'ihi wa sifatihi, dan segala manfaat dia dan segala sifat dia, kan? Allah ciptakan semua tadi di atas muka bumi. Lihatlah, perhatikanlah, untuk datang keimanan.
Wa anna dzalika tabsiratun, dan sesungguhnya demikian itu adalah tabsirah, bukti yang nampak dilihat. Idza ta'ammalaha al-'abdul munib, apabila seorang hamba yang bertaubat yang kembali kepada Allah memerhatikannya, wa tabassara biha, dan dia melihat, merenung kepadanya, wa tadhakkara, dan dia mengambil peringatan, ma dallan alaihi, apa yang telah ditunjukkan di atasnya, mimma akhbarat bihi rusul, daripada apa yang telah dikhabarkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa ala nabiyyina salawatullahi wasallam. Apa yang Rasul khabarkan minat tauhid wal ma'ad, daripada tauhid dan hari kebangkitan, ya, pengesaan kepada Allah Taala dan hari kebangkitan. Fan-naziru fiha yatabassaru awwalan, maka orang yang merenung, melihat dengan merenung, menghayati, dia akan nampak perkara ni mula-mula sekali. Kan, dia nampak, kemudian dia akan ambil peringatanlah, yatadzakkaru thaniyan. Wa anna hadha la yasul, ini semua tak akan terhasil, tidak akan berlaku, kan, illa, kecuali li'abdin munib ila Allah, tidak akan berlaku melainkan kepada seorang hamba yang bertaubat dan kembali kepada Allah biqalbihi wa jawarih, dengan hatinya dan anggota tubuhnya, kan, tunduk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan anggota badannya. Summa da'ahum ila tafakkuri, kemudian Allah Taala suruh mereka manusia ni supaya berfikir, bertafakkur, fi madati arzaqihim, pada rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada mereka, wa aqwatihim, dan makanan-makanan yang Allah berikan kepada mereka, wa malabisihim, dan pakaian-pakaian yang mereka pakai. Lihat, renung, berfikir, kan, bagaimana Allah hasilkan semua itu kepada mereka. Wa marakibihim, dan tunggangan-tunggangan mereka, kenderaan-kenderaan mereka. Wa jannatihim, dan kebun-kebun mereka. Wa huwal ma' alladhi anzalahu minas sama', dan ia adalah air yang Allah turunkan daripada langit. Wa baraka fihi, dan Allah berikan keberkatan padanya, pada air itu. Hatta ambata bihi jannatin, sehinggalah Allah Ta'ala tumbuhkan dengan air itu segala kebun-kebun, mukhtalifat thimari, yang buah-buahnya berlain-lainan, wal fawakih, yang tak sama, ma baina abyadha wa aswad wa ahmar wa asfar wa hulwin wa hamidin, di mana buah-buahan tadi ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang manis, ada yang masam. Wa bayyana dhalika ma ikhtilafi manabi'iha wa tanawwu' ajsaniha, dan Allah jelaskan demikian itu, kan, bersama dengan tidak sama tempat tumbuhnya, kan. Pokok ni hanya tumbuh di musim ni, dia hanya tumbuh di negara ni, tidak ada di negara ini, dan di musim ni tak ada, kan. Itu maksudnya. Wa tanawwu' ajsaniha, ajnasiha, dan jenis-jenisnya yang berbagai-bagai. Pokok-pokok ni berbagai jenis, buah-buahan ni berbagai-bagai jenis. Kemudian Allah kata wa ambata bihi, kemudian Allah Taala wa ambata bihi al-hububa, Allah Taala tumbuhkan dengan air itu segala biji benih. Biji benih kullaha ala tanawwu'iha wa ikhtilafi manafi'iha, segala biji benih yang tumbuh jadi pokok yang berbagai-bagai jenis pokok dan berbagai-bagai jenis kegunaan dan sifat dan rupanya. Wa maqadiriha, dan dari sudut sedikit dan banyaknya buah tersebut. Thumma afrada an-nakhla, Allah Ta'ala sebut pula secara berasingan tentang pokok kurma, ya kan. Wan nakhla basiqatil laha, Allah kata lima fihi min mawdhi'il ibrah, kenapa pada pokok kurma itu ada tempat untuk kita ambil pengajaran, wad dalalah, dan bukti petunjuk, allati la takhfa 'ala al-muta'ammil, yang tidak tersembunyi di atas orang yang menghayati. Allah kata fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka Allah hidupkan dengannya, dengan air itu, bumi ini selepas bumi ini mati. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala kata kadzalikal khuruj, begitulah dia kebangkitan semula. Sebagaimana air menghidupkan bumi, begitulah Allah akan hidupkan manusia atau makhluk tadi pada kebangkitan yang kedua. Iaitu mislah hadil ikhraj minal ard, macam mana manusia itu akan bangkit daripada muka bumi, begitulah dia tumbuhnya pokok-pokok ni, segala buah-buahan ni, segala makanan ni, segala biji benih ni. Khurujukum minal ardi ba'da ma ghuyibtum fiha, kamu akan keluar daripada bumi sebagaimana kamu telah dihilangkan dalam bumi, ditanam dalam bumi, sebagaimana pokok-pokok itulah.
Waqad dzakarna hadzal qiyas, kita dah sebut dah qiyas ni. Wa amsalahu, dan seumpamanya minal maqayis, daripada segala qiyas al-waqi'ah yang berlaku fil Quran, dalam Al-Quran. Fi kitabina, dalam kitab kami, al-ma'alim. Al-ma'alim, kitab al-ma'alim, yani i'lam al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin. Nama kitab itulah. I'lam al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin. Dan Syekh ni juga namakan kitab dia sebagai Al-Ma'alim di dalam beberapa tempat dalam kitab ni lah. Disebut Al-Ma'alim ni kita faham maksudnya I'lam al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin. Nama kitab dia. Wa bayyana, dan kami telah jelaskan, kata Syekh, ba'dha ma fiha min al-asrar wal ibar, sebahagian daripada segala rahsia dan segala pengajaran kami telah sebut dalam kitab itu, I'lam al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin. Baik, kemudian ini pengajaran dapat diambil dalam surah Qaf lah. Thumma intaqala subhanahu, kemudian Allah Ta'ala berpindah pula menyebut ila taqrir nubuwah, kepada menyebut maksudnya pengakuan kepada kenabian nubuwah. Bi ahsani taqrir, dengan penyebutan yang yang sebaik-baiknya, pengakuan yang sebaik-baiknya. Wa aujazi lafzin, dengan lafaz yang paling ringkas. Wa ab'adihi an kulli syubhatin wa syakkin, dan paling jauh daripada segala syubhah dan keraguan. Fa akhbara, dan Allah Ta'ala khabarkan, annahu arsala ila qaumi Nuhin, sungguhnya Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Qaf itu, Allah telah hantar kepada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Fir'aun, para rasul. Allah dah hantar lah. Tapi Allah kata, mereka ni semua mendustakan rasul-rasul. Fakadzabuhum. Jadi bila mereka mendustakan para rasul, Allah kata apa? Allah beritahu bahawa Allah binasakan mereka dengan berbagai jenis kebinasaan. Fa'ahlakahum bi'anwa'il halak. Yang contoh kaum Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala tenggelamkan mereka, habis semua tenggelam bumi ini. Okay? Adapun kaum Nabi Lut, macam mana Allah Ta'ala terbalikkan wilayah Sodom itu kan, yang di atas jadi bawah, yang bawah jadi atas kan. Seperti itu Allah Ta'ala binasakan mereka, okay? Dibinasakan dengan angin ribut, taufan tadi kan. Gitu ada juga. Dengan berbagai-bagai jenis siksaan Allah binasakan mereka. Wa saddaqa fihim wa'idahu, dan Allah Ta'ala membenarkan pada mereka janji siksanya yang telah dijanjikan kepada mereka, yang telah dibawa oleh para rasul kepada, dan diberitahu kepada umat mereka sekiranya mereka tidak beriman. Wa hadha taqrirun, ini adalah pengakuan bagi kenabian mereka dan kenabian orang yang Allah Ta'ala khabarkan dengan demikian daripada mereka, tentang mereka. Min ghairi an yata'allama dhalika min muallimin, yang perkara itu bukan dipelajari daripada seorang guru, wala qarahu fi kitab, dan ia tidak baca dalam kitab manapun. Jadi Nabi Rasul ni bukan dia belajar daripada guru dan tak baca dalam kitab manapun, dia dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala khabar secara detail perkhabaran apa yang akan berlaku tadi sekiranya mereka tidak beriman. Kan? Dan begitu juga yang disebut dalam Quran tadi secara detail, seperti mana telah disebut oleh disebut oleh ahli kitab dalam kitab mereka lah. Begitu. Kemudian wala yaridu ala hadha, dan tidak ada datang di atas ini illa su'alul bahts, kan? Wal mukabarah ala juhd ad-dururiyat. Tidaklah ada soalan tentang ini, soalan bantahan lah, melainkan kerana kesombongan dan mengingkari perkara-perkara yang jelas dan terang. Bi'annahu lam yakun syai'un min dhalika, atau anna hawadith ad-dahri wa nakabatihi asabathum kama asabat ghairahum, bahawa segala peristiwa yang berlaku di bumi ini daripada kehancuran dan kebinasaan menimpa mereka sebagaimana telah menimpa selain mereka. Ya. Jadi soalan yang timbul dari mereka adalah soalan yang yang berbentuk kesombongan, ya, di atas mengingkari segala yang jelas dan nyata. Jadi orang yang keluar kemukakan soalan itu, soalan
mengingkari lah. Soalan yang mengingkari itu maknanya dia sendiri tahu kan, bahawa soalan itu datang daripadanya dalam keadaan dia itu mengingkari perkara yang dia lihat terang-terang dalam mata dia. Ya. Dan yang telah dinakalkan, telah diriwayatkan daripada satu kurun kepada kurun yang selepasnya. Jadi pengingkaran mereka ini maknanya adalah pengingkaran sesuatu yang wujud secara masyhur, ya, jelas dia khabarkan melalui berbagai periwayatan daripada perkara-perkara yang telah lalu lah, kan, yang diriwayat daripada raja-raja, daripada para ulama, kan, daripada manusia yang hidup di muka bumi tersebut. Jadi maknanya soalan mereka adalah soalan pengingkaran. Dan yang bertanya soalan mengingkari itu dia tahu bahawa dia itu mengingkari. Ya. Itu betul. Habis maksudnya ma'alim surah Qaf masuk pula fasal makna al-'i. Makna al-'iyyu. Makna al-'iyyi. Al-'iyyi ni maksudnya lemah. Kan? Lemah. Kemudian thumma 'ada subhanahu ila taqrir al-ma'ad. Kemudian Allah Taala kembali menyebut lagi tentang pengakuan bahawa adanya hari kebangkitan dengan firman-Nya dalam surah Qaf juga ayat 15. Afa'ayina bil khalqil awal, adakah mereka mengatakan kami ini penat, letih dengan ciptaan yang pertama, kami lemah. Yuqalu likulli man ajaza an syai'in, dikatakan kepada setiap orang yang tak mampu untuk melakukan sesuatu atau lemah untuk melakukan sesuatu sebagai ayya bihi, dia telah penat dengannya. Wa ayya fulanun bihadzal amr, si fulan telah lemah, telah penat dengan melakukan urusan ini. Qala syairu, katalah penyair, ayyu bi amrihimu kama ayyat bi baydatiha al-hamamah. Okay? Mereka penat, letih dengan urusan mereka sebagaimana penatnya al-hamamah, merpati ini dengan telurnya. Maksudnya dia bertelur kemudian dimakan oleh haiwan lain ataupun sebagainya, sehingga dia letih untuk bertelur lah. Macam itulah cerita dia. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan di antaranya firman Allah Ta'ala, walam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah tidak pernah lemah dalam penciptaan mereka. Al-Ahqaf ayat 33. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu, maksudnya Allah Ta'ala kata itu afa'ayina bil khalqil awal, itu maksudnya afa'ajazna, adakah kami ini lemah? Wa kadzalika qala Mutabidullah, yang tafsirkan oleh Muqatil juga lah. Qultu, kata Ibn Qayyim rahimahullah, hadha tafsirun bilazimil lafzah, tafsir ini mengikut lafaz dia lah, lafaz dia. Wa haqiqatuha a'ammu min dhalika, dan hakikatnya lebih umum daripada demikian lah. Macam mana? Fa innal Arab, kerana bangsa Arab, taqul, mereka berkata, a'yani an a'rifa kadha, telah memenatkan aku untuk aku mengetahui perkara ini. Wa u'yitu bihi, dan aku dipenatkan dengannya. Idza lam tahtadi liwajhihi, apabila dia tak boleh nak buat dah, tak ada cara nak buat dah, maka dia terpenatlah, letih lah. Walam taqdur ala ma'rifatihi, dan dia tak mampu untuk mengetahuinya dan menghasilkannya. Fataqul, maka engkau kata, a'yani dawa'uka, memenatkan aku oleh nak mengubati kamu. Aku dah usaha macam-macam dah, tak jumpa jalan lah nak mengubati kamu ni. Macam ni dah buat segala cuba dah, segala cara dah cuba. Idza lam tahtadi lahu, bila kamu tidak mendapat petunjuk lah untuk mengubati dia macam mana, walam taqif alaihi. Walazimu hadzal makna al-ajzu anhu, jadi makna dia yang sebenarnya adalah lemah darinya. Itu makna al-'ayy, lemah. Wal baitul ladzi istashhadu bihi, dan syair yang mereka jadikan dia sebagai saksi, perkataan mereka adalah syahid, adalah menyaksikan li hadzal makna, bagi makna ini. Fa innal hamamah, kenapa? Kerana burung merpati itu lam ta'jiz an baydatiha, dia tidak lemah untuk bertelur. Walakin a'yaha idza aradat an tabidha aina tarmi al-baydah. Jadi akan tetapi yang memanatkannya apabila dia nak bertelur, kan, adalah di mana dia nak campakkan telur dia tadi.
Fahiyya taduru wa tajulu hatta tarmi biha. Dia pun berpusing, terbang sehingga dia telur di atas angin, di atas udara. Maka dia telur di atas udara, maka jatuhlah telur tadi. Fa idza badat a'yaha aina tahfazuha. Bila dia bertelur, dia penat letih, di mana dia nak jaga telur dia? Nak simpan telur dia. Kan? Hatta la tuna, sehingga dia tak jumpa tempat pun. Jadi dia macam tu, maksud dia perkataan ayyu tu. Fahiyya tanqulaha min makanin ila makanin, dia memindahkan telurnya daripada satu tempat ke tempat yang lain. Wa taharu aina taj'alu maqarraha, dan dia bingung di mana dia nak letakkan tempat letak telur dia tadi. Kama huwa halu man ayya bi amri, sebagai keadaan orang yang penat daripada urusan dia. Falam yadri, dia tak tahu min aina yaqsul lahu, tak tahu macam mana, di mana dia hendak pergi. Wa min aina ya'tihi, dan daripada mana dia nak bawa datang tadi. Daripada mana dia datang, ke mana dia nak pergi, dia tak tahu. Kemudian dia kata di sini, walaysal muradu bil i'ya fi hadhihi al-ayah at-ta'ab. Bukanlah maksud i'ya di sini dalam ayat ni adalah perkataan at-ta'ab. Ta'ab ni penat. Kama yadhunnuhu man la ya'rif tafsir al-Quran, sebagaimana disangkai oleh mereka yang tidak mengetahui tentang tafsiran Al-Quran. Bal hadzal ma'na huwa alladhi nafahu, bahkan makna ini yang Allah Taala nafikan daripada diri dia. Fi akhir surah, di akhir surah dengan firman-Nya, wa ma massana min lughub, dan kami tidak ditimpa oleh kepenatan dan keletihan. Thumma akhbara subhanahu, kemudian Allah Taala menjelaskan annahum, bahwasanya mereka yang mengingkari hari kebangkitan itu fi labsin min khalqin jadid, yang jadi keliru di atas kebangkitan semula. Jadi i'adatul khalqi khalqan jadidan. Thumma nabbahu, kemudian Allah Taala ingatkan mereka pula ala ma huwa a'zam min a'zami ayati qudratihi. Allah Taala ingatkan mereka tentang tanda-tanda kebesaran Allah Taala, kekuasaan Allah Taala yang terbesar. Ya. Wa syawahidi rububiyyatihi, yang menunjukkan tentang rububiyah Allah Taala, bahawa dia yang Maha mencipta. Wa adillatil ma'ad, Allah Taala ingatkan mereka tentang bukti-bukti hari kebangkitan itu. Apa dia? Bukti-bukti hari kebangkitan itu, bahwa khalqul insan, iaitu penciptaan manusia. Fa innahu min a'zamil adillati 'ala at-tauhid wal ma'ad, kerana ia adalah sebesar-besar bukti di atas tauhid, pengesaan Allah Taala dan hari kebangkitan. Itu dia ciptaan manusia itu. Tengok pada ciptaan manusia. Wa ayyu dalilin awdahu min tarkibi hadhihi surah al-adamiyyah. Dia kata mana lagi bukti yang lebih jelas daripada penyusunan anggota tubuh badan manusia ni. Bi'adha'ihi, dengan tangan, kaki, kepala, mata, jari, kan? Wa quwwaha, dan kekuatannya, wa sifatiha, dan sifatnya manusia tadi, kan? Wa ma fiha min al-lahmi wal 'azam, pada yang mana pada tubuh manusia tu ada daging, ada tulang, ada kulit, ada urat, kan? Dan kita berpeluh, kan? Boleh berpeluh. Kemudian wal manafith wal alat wal ulum, maksudnya mereka ada alat-alat kegunaan yang mereka akan gunakan, dan pengetahuan dan kehendak dan segala perbuatan-perbuatan mereka boleh buat, kan? Cuma tengoklah kepada manusia tadi. Semuanya itu asal daripada setitis air, ya. Asal dia daripada setitis air, kemudian dia jadi manusia yang bijak, yang pandai, boleh buat ciptaan tu, boleh buat cipta ini, boleh terbang di udara dan sebagainya. Kalaulah seorang hamba itu dia memerhatikan betul-betul, ya kan, tentang kekuasaan Tuhannya, saya memadai baginya untuk berfikir tentang dirinya. Wastadalla biwujudihi ala jami'i ma akhbarat, dia jadikan diri dia sendiri sebagai dalil tentang segala apa yang telah dijelaskan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam tentang Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya dan segala sifatnya. Tengok pada diri kita sudah memadai lah. Dah tahu macam mana Allah Taala, kekuasaan dan kebesarannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahawa ilmunya meliputi segala sesuatu, kan? Sehinggalah, kan, Allah Maha mengetahui segala was-was yang dalam diri kita tadi.
bisikan-bisikan tadi. Kemudian Allah Ta'ala mengkhabarkan, menjelaskan tentang Allah Ta'ala itu maha dekat dengan hamba-Nya, dengan pengetahuannya, dan dia meliputi hamba-hamba tadi. Dan itu adalah dan demikian adalah tersangat dekat kepadanya daripada urat yang berada dalam tubuhnya. Ya. Wa aqrabu ilaihi bil qudrati, Allah Ta'ala dengan kudratnya, kekuasaannya sangat dekat dengan hamba-Nya. Begitu juga Allah dengan ilmunya, kan sangat dekat kepada hamba-Nya daripada urat yang ada dalam tubuhnya, tubuh hamba tadi. Wa qala syekhuna, berkatalah oleh guru kami, siapa dia? Guru Ibn Qayyim, iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia kata al-muradu, yang dimaksudkan biqaulihi dengan biqaulin dengan lafaz perkataan nahnu itu, kami itu, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu maksud kami itu di sini adalah mana malaikatuna, para malaikat kami lah maksudnya. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, bila kami baca dia hendaklah kamu ikut. Siapa yang baca? Malaikat bacalah. Ai idza qara'ahu 'alaika rasuluna Jibril, yani apabila telah baca kepada engkau oleh rasul kami, oleh utusan kami, iaitu Jibril alaihi salam. Qala, kata guru kami, wa yadullu alaihi qawluhu, ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, idh yatalaqqal mutalaqiyani, ketika bertemulah oleh dua malaikat yang bertemu, kan, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Faqayyada al-qurabu al-madhkur bitalaqqil malakain, maksudnya disebutkan di sini tentang pertemuan itu adalah pertemuan dua malaikat. Walau kana al-murad bihi qurbat dzat, ya kan, kalaulah dimasukkan dengan ayat di atas tadi, nahnu itu dengan zat Allah Ta'ala, mestinya tidak akan dikaitkan dengan waktu bertemu dua malaikat itu, ya kan. Jadi maknanya bukan maksud Allah yang dekat di sini. Nahnu aqrabu ilaihi, itu maksudnya kami dekat kepadanya, maksud kami ini adalah malaikat lah, bukan zat Allah, kan. Jadi dalam ayat ini tak boleh nak digunakan sebagai dalil hululiyah bahawa Allah itu bersatu dengan makhluknya, kan. Gitu. Dan tidak boleh juga nak dipakai ayat ini bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui tentang makhluknya. Habis itu. Kemudian masuk pula fasal yang ke-8, al-qiyamatu sughra wal qiyamatu al-kubra, kiamat kecil dan kiamat besar. Surah Qaf lagi lah ni. Thumma akhbara subhanahu, benar Allah Ta'ala yang maha suci mengkhabarkan, anna ala yaminihi, bahawa di sebelah kanan hambanya, wa shimali, sebelah kirinya, ada dua malaikat lah, yang kedua-duanya menulis segala amalannya dan perkataannya. Wa nabbaha bi ihsalil aqwal, dan Allah Ta'ala ingatkan bahawa malaikat ni akan menulis setiap perkataan yang dicakap oleh hamba itu, atau setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu. Allati hiya aqallu wuqu'an wa 'azamu atharan min al-aqwal. Wa hiya ghayatul aqwal wa nihayatuha. Maksudnya dia akan tulis semualah perkataan, ya, perbuatan hamba tadi. Thumma akhbara 'anil qiyamati as-sughra, Allah Ta'ala cerita tentang kiamat kecil. Wa hiya sakratul maut, itu sakratul maut lah. Wa annaha taji'u bil haqq, wa hiya datang dengan kebenaran, dia pasti datang, mati itu pasti datang. Wa huwa liqa'uhu subhanahu, iaitu pertemuan hamba dengan Tuhannya, wal qudum alaihi wa ardur ruh alaihi, maksudnya dan dibawa ruh di hadapan Tuhannya. Wa thawab wal iqab, pahala, ganjaran pahala dan ganjaran siksaan, alladhi tu'ajjalu laha qabla qiyamatil kubra, dan di sana ada balasan pahala dan balasan siksaan yang diberikan di dunia sebelum akhirat. Thumma dzakara al-qiyamatul kubra, kemudian Allah Ta'ala sebut pula tentang kiamat besar lah, biqaulihi, dengan firman-Nya, wa nufikha fis sur, dan ditiupkan pada sur, yakni tanduk lah, tanduk. Zalika yaumul wa'id, demikianlah hari yang telah dijanjikan, hari kebangkitan. Thumma akhbara, kemudian Allah Ta'ala mengkhabarkan, an ahwalil khalqi fi hadzal yaum,
bahawa keadaan makhluk pada hari ini. Hari mana? Hari kebangkitan Allah khabarkan. Wa anna kulla ahadin, bahawa setiap orang ya'tillaha subhanahu dhalikal yawm, dia pasti akan mendatangi, bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari itu. Wa ma'ahu sa'iqun yasuquhu, dan dia akan disertai oleh yang memandunya, yang mengawalnya, yang membawanya, itu malaikat lah. Wa syahidun yashhadu alaih, dan persaksian dan saksi yang akan menyaksikan ke atasnya perbuatannya semasa di dunia dulu. Wa hadha ghairu syahadati rasulihi wal mu'minin. Ini bukanlah persaksian para rasul, bukanlah persaksian Rasul Allah Ta'ala dan orang-orang beriman. Ini adalah malaikat mereka. Fa inna Allah subhanahu, kerana Allah Ta'ala yastashhidu 'ala al-ibad al-hafazah wal anbiya. Allah jadikan sebagai saksi ke atas hamba-hamba ni sebenarnya, iaitu al-hafazah, malaikat yang bersama dengan kita, tulis amalan kita. Begitu juga para nabi, begitu juga tempat-tempat yang kita lakukan amalan di atasnya daripada kebaikan dan kejahatan tadi, dia akan jadi saksi. Wal julud, begitu juga kulit-kulit akan jadi saksi. Allati asawhu biha, yang dia derhaka Allah Ta'ala dengan anggota dia tadi. Wala yahkum bainahum bimujarradi ilmihi, dia tidak menghukum mereka dengan semata-mata ilmunya, tapi dengan bukti-bukti yang Allah Ta'ala kemukakan. Wa huwa a'dalul adilin, Allah Ta'ala seadil-adilnya, yang maha adil pada segala yang adil lah. Wa ahkamul hakimin, dan maha bijaksana pada segala yang bijaksana. Walihadza akhbara nabiyuhu, kerana inilah nabinya SAW telah mengkhabarkan, annahu yahkumu bainan nas, bahawa dia menghukumkan di antara manusia bima sami'ahu, dengan apa yang dia dengar daripada mereka, daripada pengakuan mereka dan persaksian mereka. Persaksian yang terang dan jelas lah, bukan hanya semata-mata dengan ilmu dia. Fakaifa, kalau itu Rasul orang yang adil macam tu, bagaimanakah Allah Ta'ala yang maha adil, yang bukan semata-mata menghukum dengan ilmunya tanpa bukti dan keterangan. Summa akhbara subhanahu, kemudian Allah Ta'ala mengkhabarkan, menjelaskan, annal insan fi ghaflatin, dalam kelalaian, min hadha sya'n, tentang hari kebangkitan, alladhi huwa haqiqun, bahawa yang ia adalah hakikat, bi alla yughfala anhu, yang mesti kita kena ingat selalulah, kena ingat dia. Wa la yuzala ala dhikrihi wa bali, dan tak boleh hilang daripada ingatan kita tentang hari kebangkitan tadi. Wa qala fi ghaflatin min hadha, kan, dalam keadaan lalai daripada ini. Itu Allah tak sebut walam yaqul anhu, Allah Ta'ala kata fi ghaflatin anhu, tapi Allah kata fi ghaflatin min hadha. Jadi beza di antara min hadha dengan anhu tu, terhadapnya dengan dari ini. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, wa innahum lafi syakkim minhu murid, sesungguhnya mereka dalam keadaan keraguan daripadanya, daripada kebangkitan itu. Walam yaqul fi syakkin fihi, Allah Ta'ala kata mereka itu dalam keraguan padanya, tapi Allah kata dalam keraguan daripadanya. Wa jaa hadza fil masdar, ini disebut dalam dalam kata terbitan lah, al-masdar. Wa illam yaji fil fi'il, walaupun tidak disebut dalam fi'il, perbuatan, perkataan perbuatan, tapi perkataan daripada kata terbitan. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan ghafiltu minhu, aku telah lalai daripadanya, tapi Allah kata fi ghaflah, dalam kelalaian. Kelalaian ni kata terbitan. Ghafiltu tu maknanya fi'il. Allah tak sebut fi'il, Allah sebut kata terbitan. Kan? Wala syakaktu minhu, dan aku tidak, Allah tak sebut perkataan syakkin tu, Allah tak sebut syakaktu fi syakaktu minhu, Allah sebut syakkin. Beza ni, ada perbezaan ni, penyebutan perkataan yang berbeza, tapi makna sama. Ya, ka'anna ghaflatahu, seolah-olahnya kelalaiannya dan keraguannya itu adalah bermula daripada dia. Fa huwa mabda'u ghaflatihi wa syakkihi, dan ia adalah permulaan bagi kelalaiannya dan keraguannya. Wa hadza ablagh, ini lebih balaghah lagi lah, kan? Min ayyuqa, daripada dikatakan fi ghaflatin anhu wa syakkin fihi, yang disebut yang fi ghaflatin min hadza tu lebih balaghah lagi, lebih maknanya mendalam lagi makna dia. Fa innahu ja'ala ma yanbaghi an yakuna mabda', sesungguhnya dia menjadikan apa yang sepatutnya iaitu jadi permulaan, mabda' tazkirah, permulaan peringatan dan keyakinan.
Wa mansya'uhuma mabda'u lil ghaflah, dan permulaan bagi keduanya adalah permulaan bagi kelalaian dan keraguan. Thumma akhbara, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan anna ghita' al-ghaflah, bahawa yang menutupi kelalaian itu apa dia? Kan? Ghita' al-ghaflah wa dhuhul, kan? Sama ya, ghaflah dan dhuhul tadi. Yukshafu anhu, dibuka penutup dia tadi, an zalikal yaum, pada hari itulah. Jadi memang dibuka. Dulu kamu lalai, sekarang ditunjukkan bahawa kamu dulu lalai. Kama yukshafu ghita'un naum 'anil qalbi, mana disedarkan dia, kan, pada hari kiamat nanti baru dia fikir, oh kan, tak boleh buat apa dah. Dia jadi sedar macam mana kita ni sedar daripada tidur, macam itulah. Kan? Wa 'anil 'ain fatanfatih fa nisbatu kashfi hadha al-ghita' 'anil 'abd 'inda al-mu'ayanah. Jadi maknanya, maksud dia dibuka penutup tu, penutup kelalaian daripada hamba itu bila? Ketika dia menyaksikan hari kebangkitan, masa tu baru dia tahu, sedar. Kan? Jadi dibuat perumpamaan bahawa kita ni baru sedar daripada tidur. Bila kita dah jaga, baru sedar, oh kita lalai tu, kita tidur sebelum ni, kita lalai. Itu cerita dia. Kemudian faslun pula al-qarin wa khusumatuhu. Qarin ni maksudnya yang bersama dengan kita lah, dan maknanya yang memusuhinya. Itu maksud sinilah. InsyaAllah sambung lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.